Johor Bahru 106.2 FM. Inspirasi Info Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM, masih bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, syukur. Alhamdulillah. Selamat petang kepada anda. Kita teruskan lagi, Mona. Bual bicara kita. Kita ada petang ini dengan Hidayah Center Foundation. Ya, Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, untuk waktu ini, kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM. Boleh tonton di situ selain frekuensi untuk dengar di radio. Ya, betul-betul. Jom, Mona. Kita nak terus mendengarkan perkongsian dengan tetamu kita yang dah pun sampai di konti kita ini. Nak mengalu-ngalukan kehadiran tetamu kita iaitu Encik Johannes Lucas yang merupakan Ketua Pegawai Operasi Hidayah Center Foundation. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ Syafiq, DJ Mona? Alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Syukur kita dapat bertemu lagi Tuan. Alhamdulillah. Sebelum ni macam pernah juga kita bersiaran kan. Tapi Alhamdulillah kali ni dapat bertemu kembali. Dan pasti ada cerita menarik yang nak dikongsikan bersama dengan sahabat pendengar, rakan-rakan penonton kita, Mona. Ya, berkaitan betul. cerita Hidayah Center Foundation. Betul, itu Hidayah Center Foundation. Pernah kita dengar sebelum ini di rancangan-rancangan di Radio IKIM, dan untuk waktu ini kita ada lagi bersama untuk petang ini nak tentang projek Mu'alaf Back to School 2023. Kita nak tahu tentang projek itu. Silakan Tuan. Okay, terima kasih kedua-dua DJ. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Projek Back to School pada tahun hadapan ini merupakan inisiatif Hidayah Center Foundation yang sebenarnya program yang berterusan dan bertujuan untuk membantu golongan mu'alaf dan anak-anak mu'alaf santunan kami bagi meneruskan sesi persekolahan mereka pada tahun akan datang. Jadi sebenarnya projek ini merupakan projek tahun yang masuk tahun yang ke-6 dah. Yang kita telah laksanakan di seluruh Malaysia. Dan juga sedar tak sedar sebenarnya kesan daripada santunan kita ke akar umbi sudah lebih 1,500 mu'alaf dan anak mu'alaf. Kita telah menerima manfaat hasil sumbangan orang ramai yang sangat menyayangi mereka. Ya, Alhamdulillah. Dan kita nak tahu juga Tuan Jonas, siapa yang penerima untuk Back to School ini? Siapa yang akan dapat manfaatnya tu Tuan? Bagus soalan dia. Ya. Kalau dilihat sebenarnya Hidayah Center Foundation bila ia ditubuhkan selari dengan misi dan visi kami, iaitu sampaikan Islam dan perkasakan mu'alaf. Jadi bila kita menyantuni mu'alaf ini, jadi sasaran utama adalah mu'alaf dan anak-anak mu'alaf. Kenapa kita fokus pada mereka? Kerana mereka adalah golongan majoriti di kawasan pedalaman yang susah untuk dicapai, dan dalam masa yang sama mereka juga adalah golongan yang mempunyai pendapatan 1,000 atau 2,000 ke bawah. Jadi mereka adalah golongan yang perlu kita rapat dan kita santuni supaya dia memberi kesan yang besar. Malah ada di setengah negeri kita di Malaysia juga, majoriti di kalangan mu'alaf ini mempunyai pendapatan ada yang di bawah RM500 sebulan. Allahu Akbar. Jadi menjadi satu kewajipan bagi kita umat Islam untuk sama-sama melaksanakan tanggungjawab ini. Jadi kesan daripada itulah yang akhirnya kami sebenarnya mensasarkan 300 penerima untuk tahun akan datang, supaya kita dapat kongsikan bersama kemanisan dalam menyantuni asnaf ini. Itu dia satu projek yang sangat bagus sebenarnya kan. Dan supaya ini dapat membantu setidak-tidaknya kepada anak-anak kita kan. Dapat belajar dengan baik, dengan sempurna, dan bantu dari sudut ekonomi lah kan. Nak beli baju sekolah, beg sekolah, semua tu lah, buku-buku belanja. Belanja banyak juga belanja kan. tinggi sekarang. Tapi itulah satu cadangan sangat baik dan juga usaha sangat baik oleh Hidayah Center Foundation. Dan kita nak tahu Tuan, sebelum kita nak berehat ni, bagaimana nak dapatkan info lanjut tentang Hidayah Center Foundation dalam projek ini, dan para pendengar pun mungkin nak membantu juga sama-sama. Bagaimana? Senang sahaja. Yang pertama, sila layari Facebook kami, Instagram maupun TikTok kami yang bernama Hidayah Center Foundation, ataupun layari laman web kami hidayahcenter.org.my.
Okey, itu laman webnya. Baik, kita akan bincang lagi kan Mona selepas ni nak tahu apa manfaat yang diperoleh kepada penerima dan juga penyumbangnya. Kalau yang penerima tu apa barang-barang yang dapat. Kan? Yang pemberi juga mungkin apa yang kita boleh dapat manfaat sama-sama. Jadi kita akan bincang selepas ini. Ya, betul itu. Dan untuk waktu ini kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمباه كلام 91.5 FM. Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih dididik guru-gurunya agar menguasai 7 bahasa sejak kecil lagi. 7 bahasa tersebut ialah Turki, Arab, Parsi, Greek, Serbia, Itali dan Latin. Terdapat juga penulis yang mengatakan bahawa Hebrew ialah antara bahasa yang dikuasai baginda. Penguasaan semua bahasa tersebut membolehkan Sultan Muhammad Al-Fatih berkomunikasi secara langsung dengan rakyatnya. Mereka terdiri daripada pelbagai bangsa, kaum dan agama yang tinggal di lebih 20 buah negara naungan Uthmaniyah di 3 buah benua iaitu Afrika, Asia dan Eropah. Selain komunikasi, penguasaan pelbagai bahasa juga penting bagi Sultan Muhammad Al-Fatih untuk membaca dan memahami karya atau penulisan tentang tamadun, kepemimpinan serta strategi peperangan bangsa-bangsa asing. Keupayaan Sultan Muhammad Al-Fatih untuk menguasai pelbagai bahasa pada usia muda ternyata menjadi teladan terbaik bukan sahaja bagi rakyatnya tetapi juga umat Islam masa kini, terutama golongan muda. Negeri Sembilan 102.7. Dia buat tanpa rasa lelah. Itu dipanggil samaratul iman. Hasil daripada dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak heranlah kita dengar cerita para sahabat, kita dengar cerita para salafus salih, imam-imam Syafi'i dan juga imam-imam terdahulu. Mereka boleh solat sunat sampai beribu rakaat. Mereka boleh baca Quran khatam beberapa kali satu hari beberapa kali. Mereka boleh orang kata apa, berzikir ribuan kali. Kerana apa? Kerana mereka tidak menganggap itu adalah satu beban. Mereka tidak menganggap itu adalah satu benda yang memenatkan kerana mereka dah mencapai halawatul. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan seseorang yang mencapai halawatul iman, maksudnya dia meletakkan Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Ini yang susah. Jadi kita perlu tanamkan sedikit demi sedikit dan juga kita pupuk supaya kita mendapat ataupun merasakan kemanisan yang telah digambarkan dan juga disebutkan oleh Nabi SAW. Johor Bahru 106.2 FM. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini. Untuk segmen tajaan pada petang ini bersama Hidayah Center Foundation. Ya, betul. Kita juga sedang bersara langsung di Facebook Live IKIM FM. Anda boleh sama-sama tonton di situ. Sebab petang ni kita bincang dengan sebuah program yang sangat bagus ni, iaitu Back to School bersama dengan Hidayah Center Foundation. Okey, dan tadi kita ada pun dengarkan mukadimah awal dari Encik Johannes Lucas, merupakan Ketua Pegawai Operasi Hidayah Center Foundation, dan kita masih lagi nak tanya dengan Encik Johannes. Okey, kita nak tahu kalau kita dah beri manfaat ni kepada penerima dan orang yang pemberi, kita nak tahu apa kelebihannya bagi orang yang dapat dan orang yang memberi tersebut. Silakan. Terima kasih DJ Syafiq. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kalau dilihat dia ada dua-dua manfaat sebenarnya kepada penerima maupun penyumbang kan. Tetapi hari ini mari kita cuba fikir, saya nak bawa satu mungkin pernyataan yang menyatakan siapa yang tidak gembira apabila melihat anaknya menerima satu barangan keperluan sekolah yang lengkap, malah mencukupi. Benda ini kita boleh rasai sebagaimana suasana kegembiraan itu sebenarnya. Jadi secara langsung pun bagi kita yang menyumbang kepada projek ini merupakan satu kegembiraan yang luar biasa sebenarnya. Sebab ini pengalaman kami bila kami yang melaksanakan kerja-kerja ini.
apabila kita menyampaikan secara langsung kepada para penyumbang, pada penerima, terutamanya asnaf ini, kita boleh rasai bagaimana sebenarnya di situlah lahirnya keikhlasan. Di situlah lahirnya ada sentuhan-sentuhan kasih sayang daripada kita kepada mereka. Kalaulah di kalangan penyumbang ini merasai seperti ke mana kami rasa, kami meyakini mereka akan menyumbang lebih banyak lagi daripada itu, kerana ini adalah orang katakan kongsikan kebahagiaan bersama kan. Tapi itu dari sudut penyumbang, para penyumbang kan, sebab kami kongsi bersama. Tetapi bagi mereka yang menerima, subhanallah, kita boleh rasakan bahawa hanya air mata sahaja yang boleh kita boleh kongsikan kepada mereka bagaimana rasa syukurnya mereka kepada kita, pada penyumbang, apabila kita salurkan sumbangan ini kepada mereka, kerana sedikit sebanyak telah melepaskan bebanan yang sangat berat daripada ahli keluarga mereka. Jadi bila kita sumbangkan kepada mereka ini salah satu sebagai tanda kasih sayang kita pada mereka. Kalau dia dalam sebuah hadis yang menyatakan tidak sempurna iman seseorang itu apabila dia tidak mencintai dirinya seperti mana dia mencintai saudaranya itu sendiri. Kalau lihat dalam sebuah hadis juga menyatakan apabila para sahabat bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling baik, dia kata. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di situ, amalan yang paling baik ialah apabila engkau menggembirakan orang mukmin yang lain, maka engkau dianggap telah menghilangkan kelaparannya, menutup auratnya dan engkau telah tunaikan hajatnya. So ini sebenarnya satu keperluan yang sangat besar. Di situlah kita akan rasa simpati, empati kepada golongan ini, kerana mereka adalah golongan masa depan yang kita patut bina mereka, bukan sahaja setakat back to school, tetapi kita kena lihat lebih jauh daripada itu sebenarnya. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan. Dan mungkin kita nak tahu juga kenapa perlu infak dalam projek back to school ini? Oh, Masya Allah, berat sebenarnya nak jawab ni. Tetapi kalau dilihat dari segi kenapa itu, sebenarnya mari kita tanya diri kita, kenapa kita perlu keluarkan apa yang Allah rezekikan pada kita. Kalau dilihat dalam satu surah Al-Hadid ayat yang ke-11, sebenarnya ini merupakan titik tolak bagaimana sebenarnya rezeki yang Allah bagi kita pada kita ni adalah untuk kita beri pinjaman dalam jalan Allah ini. Kalau dilihat dalam ayat ini yang bermaksud, siapakah orang yang mahu memberi pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yakni ikhlas, supaya Allah melipat gandakan balasannya. Dan selain itu dia akan beroleh pahala yang besar. Jadi dilihat sini kerana keperluan yang sangat mendesak di Malaysia, apabila kami dah semakin banyak turun di lapangan, sebenarnya mu'alaf ini majoriti lebih 60% adalah mereka fakir miskin. Ini tanggungjawab sangat besar bagi kita. Jadi itu yang kami mengajak untuk bersama-sama dengan kami berpusu-pusu untuk menyumbang ke arah ini. Dan bila kita menyumbang kepada back to school ni, kita bukan fokus kepada yang first generation sahaja, tapi kita tengok second generation ini, kerana kita inginkan mereka nampak lebih jauh. Sebenarnya mereka ada hala tuju yang lebih besar untuk mereka nampak cerah masa depan mereka. Dan di situlah kita lihat tuan-tuan, perempuan, para pendengar maupun yang berada di live hari ini, sebenarnya bukan kerana alat sekolah maupun baju sekolah yang kita kongsikan itu sebenarnya, tapi yang lebih penting utama adalah kesinambungan anak bangsa kita di Malaysia, yang kita ingin bangunkan mereka lebih jauh ilmu ke hadapan, kerana dengan ilmu, dengan kesempurnaan fizikal yang kita lihat dengan sumbangan anda hari ini, tetapi sebenarnya mereka akan melihat lebih jauh untuk mereka belajar lebih semangat, kerana mereka tahu bahawa ada yang menyayangi mereka di luar sana. Jadi sangat besar amal jariah kita di sini, dan marilah rebut peluang kemasan ini bersama dengan Hidayah Center Foundation melalui projek Back to School. Okey, dengan projek ini tuan, bagaimana untuk dapatkan info lanjut berkaitan dengan Hidayah Center Foundation? Hidayah Center Foundation untuk kita nak salurkan infak dalam projek ini tuan. Boleh layari Hidayah Center Foundation melalui Facebook kami, Instagram maupun TikTok, ataupun hubungi ke hotline kami di 011-5884-5399. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Jonas. Dan untuk waktu ini, kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM.
Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Jangan tangguh kerja kerana itu akan menambahkan jumlah kerja yang anda kena buat dan risiko untuk anda lupa itu tinggi. Nanti mulalah anda stres tahap tinggi. Apa kata anda senaraikan semua kerja yang anda kena buat dan pilihlah kerja yang paling penting untuk dibuat dahulu. Barulah anda mampu mengukir senyuman walaupun fail anda bertimbun di atas meja. Pesanan khidmat awam ini daripada saya, Siti Rohani Surani untuk Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man un'ima alaihi ni'matun falyahmadillah, wa man istabta'a ar-rizq falyastaghfirillah, wa man ahzanahu amrun falyaqul la haula wala quwwata illa billah." Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Masih bersama Destinasi IKIM bersama untuk segmen tajaan Hidayah Center Foundation. Ya, betul. Kita nak dengarkan perkongsian dari tetamu kita iaitu Encik Johannes Lucas, merupakan Ketua Pegawai Operasi Hidayah Center Foundation, dan kita pasti nak tahu dalam projek yang dibawakan oleh Hidayah Center Foundation ini iaitu Back to School 2023. Oh, ni bagus ni kan, sebab ramai pendengar kita yang tahu seperti apa yang Encik Johannes maklumkan tadi, memang keperluan untuk bantu anak-anak asnaf ni penting. Kan, dan inilah sebabnya Hidayah Center Foundation buka ruang peluang bagi kita orang ramai untuk salurkan infak. Okey. Dan dalam kita membawakan program infak ini, apa pula perancangan Hidayah Center Foundation pada masa akan datang? Mungkin ada lagi kesinambungan daripada projek ini. Terima kasih DJ Syafiq. Ya. Alhamdulillah, sebenarnya tahun 2020 merupakan tahun ke-10 ulang tahun Hidayah Center Foundation. Jadi kami bersyukur sangat. Ini semua adalah kesan daripada sokongan pada rakyat Malaysia di luar sana yang sangat orang kata sebati dengan kami, perjuangan kami, dengan misi kami itu sampaikan Islam, perkasakan mu'alaf. Jadi kalau dari segi perancangan, sebenarnya bila kita lihat dalam jangka masa yang panjang, Back to School adalah satu pilot project yang permulaan untuk kita menggerakkan generasi kedua ni untuk melangkah lebih jauh. Selepas daripada itu, kita sebenarnya melihat sejauh mana kita anak-anak muda ini, anak-anak mu'alaf yang berminat untuk menyambung di peringkat sijil, diploma, degree, master maupun PhD. Jadi daripada situ sebenarnya apabila kita memberi peluang untuk menaja mereka, di situlah kita buka untuk mereka untuk menyambung. Alhamdulillah, sehingga kini kesan daripada teruskan ya. Kesan daripada hala tuju yang jauh ini, sebenarnya kita melihat sebenarnya kita telah
menajar lebih 100 mualaf dan anak mualaf menyambung pelajaran mereka. Masya-Allah. Jadi ini sebenarnya sumbangan daripada rakyat Malaysia yang sangat inginkan anak-anak bangsa Malaysia untuk maju ke hadapan. Jadi itu salah satu dalam konteks pendidikan. Dalam masa yang sama juga kita akan buka peluang yang lebih besar lagi adalah untuk membuka kelas-kelas bimbingan kepada mualaf supaya mereka merasakan bahawa selain daripada kita beri tajan, ada continuity, ada kesinambungan mereka mempelajari agama Islam itu di peringkat asas, pertengahan maupun lanjutan, supaya mereka ada asas yang kukuh dalam mempraktiskan Islam. Yang akhirnya kita lihat di sini, kita nakkan semua rakyat Malaysia bersama-sama dengan kami, bukan sahaja menyumbang duit yang sedia ada, tetapi sebenarnya menjadi sukarelawan kami. Mari sama-sama meraih bersama-sama dengan kami untuk menjadi sukarelawan, dan seterusnya menjadi sebahagian daripada keluarga ini adalah dengan mendoakan kejayaan kami dalam menyampaikan Islam dan perkasakan mualaf. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Jonas. Dan untuk waktu ini ada yang tak sabar-sabar nak tahu bagaimana kita nak menginfak, bagaimana kita nak jadi sukarelawan dan sebagainya. Bagaimana? Silakan. Okay, terima kasih DJ Mona. Sama. Bagi mereka yang teruja untuk menjadi sukarelawan, boleh layari laman web kami hidayahcenter.org.my. Di situ ada ikon untuk sukarelawan ataupun dipanggil Rakan Hidayah. Jom klik ramai-ramai untuk menjadi sebahagian daripada keluarga ini. Tapi bagi mereka yang mungkin tak sempat kerana mungkin kesibukan, tapi kami memahami bahawa anda teruja untuk menjadi sebahagian daripada pelabur-pelabur saham akhirat ini. Jadi caranya adalah untuk menyumbang secara langsung kepada nombor akaun kami, iaitu akaun Maybank kami 5622 0962 4421. Saya ulang lagi sekali. Nombor akaun kami Maybank iaitu 5622 0962 4421. Jadi melalui akaun inilah kalian boleh menyumbang secara berterusan maupun berkala. Itu yang menyebabkan kita boleh meneruskan perjuangan ini. Ataupun kalian boleh melalui online juga. Layari bit.ly/infak INFAK sekolah SEKOLAH 2023. Jadi melalui link ini kita berikan anda untuk terus link direct kepada kami untuk menyumbang, dan seterusnya insya-Allah pada tahun hadapan kita akan realisasikan apa yang dihajatkan, insya-Allah. Itu dia kan, dengan penuh bersemangatnya kita harapkan apa yang diidamkan, apa yang diharapkan, dan seiring juga dengan laluan usaha yang dibangunkan, moga dapat berjaya dalam apa sahaja program yang dibawakan, yang dicetuskan oleh Hidayah Center Foundation. Amin, insya-Allah. Kita doakan sama-sama semoga berjaya. Insya-Allah. Amin. Sehingga waktu ini saja pertemuan kita Encik Johannes Lucas atas perkongsian ini, insya-Allah semoga memberikan manfaat lagi kepada sahabat kita yang terima lain kasih juga. kepada DJ Syafiq dan DJ Mono. Moga Allah Baik. berkati usaha mulia kita. Amin, insya-Allah. Amin, ya Moga dapat jumpa lagi. Insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Itu dia Mona. Kita bersama dengan Encik Johannes Lucas, merupakan Ketua Pegawai Operasi Hidayah Center Foundation, atas perkongsian pada petang ini, iaitu dengan temanya Back to School 2023. Ya, Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada para pendengar dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Infuriah Islami. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0